Saudara, inilah sikap kita yang seharusnya ketika kita merayakan kelahiran Yesus 当 Kristus. 我们庆祝耶稣的降生，我们就应该有这种的态度。 Kristus harus menjadi fokus utama di dalam segala perayaan yang kita lakukan. 耶稣应该在庆祝里头成为中心， Kristus yang harus menjadi inti dari segala perayaan yang kita lakukan. 耶稣应该在庆祝里面成为首要的，成为他的中心。 Kristus yang harus dipermuliakan. 耶稣应该被荣耀， Kristus yang harus ditinggikan. 他应该被高举。 Natal harus berpusat hanya kepada Yesus 圣 Kristus. 诞是单单以基督为中心。 Ya, di minggu pertama di bulan Desember di tahun ini dan minggu Advent yang kedua di tahun ini kita sama-sama akan merenungkan satu tema Natal yang berpusat kepada Kristus. 今天我们要思想一个题目，就是以基督为中心的圣诞。 Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian Alkitab kita dari Matius pasal yang kedua. 我们翻开马太福音第2章， Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. 我们要从第1节看到第12节。 Saya akan membacakannya bagi kita sekalian di dalam bahasa Indonesia. Kita bisa memperhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing. Begini kata firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di manakah Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila manakah bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem katanya. Pergilah dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah itu kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku. Supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu ketika ada seorang ibu yang mengundang beberapa teman-temannya untuk merayakan pesta ulang tahun. 有一次，有一位妇女，她邀请她的朋友们参加她的生日。 Nah, ketika mereka sudah berkumpul, satu orang ibu berinisiatif untuk bertanya kepada ibu yang mengundang ini, sis, thank you loh, yang pertama kamu sudah undang hari ini kita untuk makan-makan. Tapi by the way, ngomong-ngomong, yang ulang tahun siapa sih? 当他们聚集的时候，有一位妇女，她问这个人，请她的人，生日是谁？哪一位生日呢？ Nah, ibu yang mengundang itu bertanya, yang ulang tahun anak saya. 邀请她的那位妇女说：“是我的孩子生日。” Lalu seorang ibu yang lain berkata, anak kamu, anaknya mana? Kok nggak ada? 那你的孩子在哪里呢？ Ibu yang mengundang ini bertanya, udahlah nggak apa-apa, anaknya ada di rumah, nggak dibawa, tenang aja, nggak terlalu penting. Yang penting kita bisa kumpul-kumpul, kita bisa party, kita bisa makan-makan hari. 但是这个妇女说：“没关系，她在家里，只要我们能够聚集，我们快快乐乐就够了。” Saudara-saudara, ilustrasi sederhana ini menunjukkan kepada kita banyaknya kekeliruan-kekeliruan yang terjadi ketika
kita merayakan Natal. 弟兄姊妹，这个遇到告诉我们说，在我们庆祝圣诞的时候，也有很多不对的情形。 Saudara-saudara, banyak orang yang merayakan Natal, tetapi tidak menyentuh inti Natal itu sendiri, yaitu Yesus Kristus Sang Putra Natal, Allah yang menjadi manusia, juru selamat orang yang berdosa. 有很多的人庆祝圣诞，但是他们没有触摸到圣诞的中心内容，那就是耶稣基督是圣诞之子。那么上 Banyak 帝 orang yang merayakan Natal, tetapi hanya fokus kepada aksesori luar seperti selebrasi, dekorasi, dan aktivitas-aktivitas yang melelahkan tanpa makna apa-apa. 大家就是注重圣诞的装饰、圣诞的布置以落，还有一些的活动而已。 Banyak orang hanya menjadi penikmat Natal, bukan menjadi pemakna Natal. 很多的人就是享受圣诞，但是他们不注重圣诞的意义。 Banyak orang yang merayakan Natal tanpa Kristus di dalamnya. 很多的人他们庆祝圣诞，但是没有基督在里头。 Banyak orang yang merayakan Natal tanpa berpusat kepada Yesus Kristus, Sang Putra Natal. 他们庆祝圣诞，但是没有耶稣基督成为圣诞中心的这个人物。 Saudara-saudara, berbagai sikap atau respon manusia terhadap kelahiran Yesus Kristus, itulah yang dipotret dengan sangat baik oleh Matius di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 yang kita baca 刚 pada 才 hari ini. 念过的马太福音2章1节到第12节，就是世界上有很多的人，他们在庆祝圣诞的时候的一种写照。 Saudara-saudara, sikap Herodes yang menolak kelahiran Yesus Kristus dengan hati yang dipenuhi oleh kebencian dan tipu daya adalah gambaran dari sikap banyak orang hari ini yang menolak kelahiran Kristus. 这里提到希律王，他的心里充满仇恨、欺骗，这就是现在一些人他们拒绝、恨我、否定耶稣基督降生的一个写照。 Ini adalah gambaran dari sikap banyak orang hari ini yang membenci kelahiran Kristus. 很多的人都不喜欢耶稣的降生。 Ini adalah gambaran dari sikap banyak orang hari ini yang menyangkali kelahiran Yesus 今 Kristus. 天很多的人就是拒绝、否定耶稣的降生。 Selanjutnya sikap imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang tahu bahwa Yesus Kristus Sang Mesias akan dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea sebagaimana telah dinubuatkan oleh para nabi di dalam kitab suci, tetapi mereka tidak menyambut kelahiran Sang Mesias itu sebagaimana semestinya, menggambarkan dari sikap banyak orang hari ini yang hanya tahu Natal secara objektif, tahu Natal secara tertulis, tetapi mereka tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus Sang Putra Natal itu. 还有就是祭司、律法师，他们本来知道在旧约里面已经预言耶稣要降在犹太地的伯利恒，但是他们没有迎接耶稣的降生。很多人他们很客观的知道耶稣的降生，但是他们没有在生命中经历耶稣。 Saudara-saudara, orang-orang seperti ini mungkin tidak menolak Natal, mungkin tidak menolak fakta kelahiran Yesus Kristus. 这些人可能没有拒绝圣诞，没有拒绝这个事实， Bahkan mungkin mereka ikut merayakan Natal, 他们很可能也参加庆祝圣诞， tetapi mereka tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus Sang Juru Selamat Putra Natal itu. 他们却没有亲身的经历到圣诞，就是耶稣基督。 Selanjutnya sikap para majus yang datang untuk mencari dan menyembah Yesus Sang Mesias adalah gambaran dari orang-orang yang merayakan kelahiran Kristus dengan sikap hati yang benar. 还有就是博士，就是描述一些用正确态度、用正确心态迎接耶稣降生的人， Dengan menjadikan Yesus Kristus sebagai tujuan utama dan fokus utama dari segala yang mereka kerjakan. 他们能够以基督为中心，能够为首要的目标。 Saudara-saudara, inilah sikap kita yang seharusnya
ketika kita merayakan kelahiran Yesus 当 Kristus. 我们庆祝耶稣的降生，我们就应该有这种的态度。 Kristus harus menjadi fokus utama di dalam segala perayaan yang kita lakukan. 耶稣应该在庆祝里头成为中心， Kristus yang harus menjadi inti dari segala perayaan yang kita lakukan. 耶稣应该在庆祝里面成为首要的，成为他的中心。 Kristus yang harus dipermuliakan. 耶稣应该被荣耀， Kristus yang harus ditinggikan. 他应该被高举。 Natal harus berpusat hanya kepada Yesus 圣 Kristus. 诞是单单以基督为中心。 Saudara, inilah tema yang akan kita pikirkan bersama-sama pada hari ini. Natal yang berpusat kepada Kristus. 这就是我们今天要思想的这个题目：耶稣基督应该成为圣诞的中心。 Saudara, pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita memaknai semangat Natal yang berpusat kepada Yesus Kristus? 问题是我们怎么来看这个以基督为中心的圣诞的这个精神？ Saudara, dari sikap para majus di dalam merespon kelahiran Yesus Kristus, sebagaimana kita baca di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 pada hari ini, kita bisa belajar 3 prinsip utama dari bagian. 从刚才念过的经文，我们看见博士他迎接这个耶稣的降生，其中我们可以学到3个功课。 Yang pertama, kita harus memiliki hati yang haus untuk berjumpa dengan Kristus yang telah datang untuk menjumpai kita. 首先，我们应该有一个渴慕的心来选见那来到世上寻找罪人的耶稣。 Saudara, kebenaran ini bisa kita lihat di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 bagian A. 我们可以从马太福音2章第1到第11节这里看见， Di dalam peristiwa Natal, Alkitab mencatat ada orang-orang Majus yang datang untuk mencari dan menyembah Yesus. 圣经告诉我们说，有博士他们来寻找耶稣。 Pertanyaannya, siapakah orang-orang Majus ini? 博士是什么样的人呢？ Saudara, mereka biasanya disebut sebagai orang-orang yang bijaksana. 他们是很有智慧的人。 Di dalam bahasa Yunaninya disebut magoi, wise man, orang yang bijaksana. 在希腊文里面，就是说到他们是有智慧的人。 Secara tradisi mereka dipercaya adalah orang-orang yang ahli di dalam astrologi atau dunia perbintangan ketika itu. 也是研究天象的人。 Nah, pertanyaannya, dari mana orang-orang Majus ini berasal? Dari mana orang-orang Majus ini datang? 博士来自什么地方呢？ Alkitab memberikan kita petunjuk bahwa mereka berasal dari tempat matahari terbit. 圣经告诉我们说，这些博士是来自日出之地。 Alkitab Indonesia terjemahan baru menerjemahkannya, mereka berasal dari timur. 英语文翻译本里面说到，他们是来自东方。 Walaupun jalan pintas tidak salah juga, karena matahari terbit dari timur. 太阳是从东方出来。 Saudara, secara tradisi yang diterima secara umum, orang-orang Majus ini berasal dari Persia yang sekarang diperkirakan adalah negara Iran modern. 在传统的说法是说，他们是来自波斯，是从这个伊朗来的。 Saudara, kalau kita melihat di dalam peta kuno, jarak antara Persia untuk sampai ke Yerusalem itu diperkirakan kira-kira 1000 kilometer. 我们看古代的地图，我们知道这个从波斯到耶路撒冷，它的距离是1000公里。 Ayo, 1000 kilometer kalau naik pesawat, kira-kira berapa jam? Yang punya layan, Cisusan. Berapa jam? 坐飞机要坐多久呢？ Mungkin 1,5 jam ya kalau naik pesawat 1000 kilometer, kira-kira. 可能是1个半钟头。 Tapi dulu belum ada pesawat. 但是那个时候还没有飞机。
Dulu belum ada transportasi modern seperti hari ini. 没有今天的这些运输的这个， Dulu belum ada kereta. 以前还没有火车， Dulu belum ada bus. 也还没有巴士， Dulu belum ada Gojek, belum ada Grab, belum ada Maxim dan lain sebagainya. 没有其他的这些运输的这个狮子， Nah, bagaimana mereka menempuh perjalanan yang sangat panjang ini? 他们怎么能够完成这个很长的路途呢？ Ya paling-paling mereka jalan kaki. 他们走路， Atau yang paling banter, paling modern lah, naik onta ketika itu, naik onta. 可能是骑骆驼。 Nah, oleh sebab itu dipercaya bahwa para majus yang datang dari timur ini untuk sampai ke Yerusalem, mereka harus menempuh perjalanan berbulan-bulan di dalam waktu yang lama. 可能他们从东方来到这个耶路撒冷，他们是走了好几个月的路途。 Bukan hanya dari sisi jarak, 不单是说到这个要走的路， tetapi juga dari sisi risiko, bahaya yang harus mereka hadapi di dalam menempuh perjalanan yang panjang itu. 但是在这漫长的路途中，他们也要面对风险，面对很多的危险。 Kita tahu padang gurun itu sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari. 在这个沙漠里，白天很热，晚上就很寒冷， Dan itu bisa mengancam keselamatan jiwa mereka. 他们会受到很大的这个 Belum 危 lagi 险。 ditambah oleh faktor risiko. Misalnya apa? Mereka bisa saja diserang oleh binatang buas atau diserang para penyamun yang akan merampok mereka sehingga bisa membahayakan 还有 jiwa 很 mereka. 多的风险，比如说他们被野兽所侵袭，或者有这个强盗要抢他们的财物。 Tetapi pertanyaannya, mengapa para majus ini harus menempuh satu perjalanan yang begitu panjang dan beresiko dari tempat asal mereka hingga ke Yerusalem? 但是为什么这些博士要冒很大的风险，而且很不容易的从他们的原居地来到耶路撒冷呢？ Alkitab memberitahukan kepada kita mereka datang untuk mencari Yesus. 圣经告诉我们说，他们来是要寻找耶 Mereka 稣， datang untuk berjumpa dengan Yesus. 他们要寻见耶稣， Mereka datang untuk menyembah Yesus. 他们要拜耶稣。 Saudara, dari sini kita melihat bahwa para majus ini memiliki hati yang haus untuk berjumpa dan mengalami Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia untuk menjumpai dan memperkenalkan dirinya kepada manusia itu secara pribadi di dalam kehidupan mereka. 在这里我们看见博士他们要亲身的寻见耶稣，因为耶稣他已经来到世上寻找我们这些有罪的人。 Para majus ini memiliki hati yang rindu untuk berjumpa dengan Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang telah datang ke dalam dunia melalui peristiwa Natal. 博士他们要寻见弥赛亚，因为耶稣已经降生了。 Saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang majus ini adalah sebuah respon yang benar dari manusia berdosa terhadap anugerah Allah. 这些博士的行动是很正确的，能够描述一个罪人对救主的一个态度。 Apa yang dilakukan oleh orang-orang majus ini adalah respon yang tepat dari orang berdosa terhadap anugerah Allah di dalam peristiwa kelahiran Yesus 博 Kristus. 士的态度是正确的，因为我们罪人对上帝的救恩应该是有这种的回应。 Saudara, kita tahu sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa di dalam Kejadian pasal 3. 在创世纪说到人类落在最终的时候， Manusia tidak pernah mencari Allah, tetapi Allah yang mencari orang yang berdosa. 人就不再寻找上帝，但是是上帝来寻找罪人。 Manusia tidak pernah mencari Allah, tetapi Allah yang mencari orang-orang yang berdosa. 人不再寻找上帝，是上帝寻找罪人。 Karenanya jika manusia bisa berjumpa dan mengalami Allah, 因为一个人若是能够寻见上帝而经历上帝的话， itu karena Allah yang berinisiatif terlebih dahulu untuk datang dan mencari orang-orang yang berdosa. 乃是因为上帝先主动的来寻找罪人。
Allah yang terlebih dahulu berinisiatif untuk datang dan memperkenalkan dirinya untuk dijumpai oleh manusia yang berdosa. 上帝他主动的来寻找罪人，向人介绍他自己，让人能够寻见他。 Saudara-saudara, kebenaran inilah yang disingkapkan oleh Allah melalui peristiwa Natal, melalui peristiwa kelahiran Yesus Kristus. 这件事就在圣经里面以耶稣的降生显明了，告诉了我们。 Saudara, melalui peristiwa Natal atau kelahiran Yesus Kristus, 借着基督的降生， Alkitab mengatakan di dalam Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. 在马太福音第1章那里提到。 Allah di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu yang datang ke dalam dunia untuk mencari orang yang berdosa. 上帝在救主耶稣基督里面来到世上，来寻找罪人， Sehingga kita dimungkinkan bisa berjumpa dengan 以 Allah. 至于我们有可能来寻见耶稣，寻见上帝。 Alkitab mengatakan Allah yang transenden, Allah yang jauh, Allah yang maha tinggi, yang tidak terjangkau itu datang ke dalam dunia menjadi Immanuel, tinggal di antara kita sehingga kita dimungkinkan bisa berjumpa dengan Allah di dalam Kristus. 这里说到，那至高的上帝，他在耶稣的身上成为与我们同在的神，就是以马内利的神，让我们这些罪人能够寻见他。 Oleh sebab itu kalau kita memperhatikan di dalam kisah perjumpaan orang-orang Majus dengan Kristus, 所以，当我们看这些博士来寻见耶稣的时 kita 候， bisa melihat bagaimana Allah sepenuhnya berinisiatif yang menuntun mereka, yang membawa mereka melalui His Star, bintangnya, sejak dari pertama kali mereka datang sampai mereka bertemu secara pribadi dengan Yesus 我们可 Sang 以看见 Mesias. 是上帝他主动的用那颗心来引领这些博士从东方来到耶路撒冷寻见耶稣。 Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, ketika kita memasuki minggu Advent seperti saat ini dan kita juga memasuki masa-masa raya Natal seperti ini, 所以，当我们到这个时候，在等候圣诞的来临的时候， saya tidak tahu sudah berapa kali kita merayakan Natal. 不知道我们庆祝圣诞已经有多少次了。 Mungkin di antara kita ada yang baru merayakan Natal tahun ini. 可能有的是刚刚庆祝圣诞， Mungkin ada yang sudah merayakannya 5 tahun. 可能已经有5次了， Ada yang merayakannya mungkin 10 tahun. 可能有10次了，10年。 Ada mungkin yang sudah merayakannya selama berpuluh-puluh tahun, di atas 10 tahun. 可能是几十年了，庆祝圣诞。 Setiap kita tiba di dalam masa-masa raya Natal seperti ini, 每一次当我们庆祝圣诞的时候， satu pertanyaan yang harus selalu menggelisahkan hati kita, yang harus selalu menggelisahkan pikiran kita. 应该有一个问题让我们感觉到不安。 Sudahkah kita mengalami satu perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu yang sudah datang untuk mencari dan menyelamatkan 我们 kita 是不 orang yang 是已经 berdosa? 寻见了那已经来到世上来寻找罪人的耶稣呢？ Apakah di dalam hati kita ada satu kehausan yang sangat dalam untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus Sang Juru Selamat 我 itu? 们心里面是不是有一个很深的渴慕，要寻见那救主耶稣基督呢？ Saudara-saudara, Natal tidak akan pernah berarti tanpa perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. 我们若不能够亲身的寻见耶稣，圣诞就对我们毫无意义了。 Natal tidak akan pernah berarti tanpa perjumpaan secara pribadi dengan Kristus Sang Juru Selamat yang sudah datang mencari dan menjumpai kita. 我们没有寻见那亲自来到世上寻找罪人的弥赛亚耶稣的话，圣诞就毫无意义了。 Bahkan kita tidak akan pernah sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang sejati tanpa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan
Kristus Sang Juru Selamat itu. 若是我们没有亲自寻见耶稣的话，我们可能不是一个真正的基督徒。 Nah, oleh sebab itu di dalam kelas-kelas katekisasi, itu yang selalu saya ingatkan kepada para katekisan, mereka yang mengikuti kelas katekisasi. 所以在慕道班里面，我总是对慕道友说， bahwa kelas katekisasi itu bukan kita adakan hanya sebatas kelas isi otak supaya kita mengerti kebenaran A, B, C, tetapi lebih daripada itu, melalui kelas katekisasi kita sungguh-sungguh boleh mengalami satu perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, dan itu mengubahkan hidup kita. Itu yang jauh lebih penting. 不是一个增加你脑子里面的知识，但是却是让你能够有一个心意去寻找耶稣，亲身去经历他。 Nah, oleh karenanya mari kita menjadikan momen Natal tahun ini sebagai satu refleksi bagi kita secara pribadi. Apakah Kristus yang sudah pernah lahir di dalam sejarah itu 2000 tahun yang lalu juga sudah lahir secara pribadi di dalam hatimu, di dalam hatimu, di dalam hatimu, di dalam hatimu, dan juga di dalam 让我们借着今年的圣诞，我们省察我们自己，是不是拿2000多年前降生的耶稣，这个时候也已经降生在我们每一个人的心中呢？ Sebab Natal tidak akan pernah berarti jika Kristus tidak lahir di dalam hati kita. 基督没有降生在我们的心中，圣诞就毫无意义了。 Saudara-saudara, bukankah hal ini yang diajarkan oleh lagu yang sederhana ini? Natal di hatiku. Bahwa Natal itu adalah Kristus yang lahir di dalam hati kita. 这岂不是就好像一首诗歌所唱的吗？ Tahu lagunya? Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu lahir di hatiku. Hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di sama-sama. Sebab Natal tak akan berarti. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku. Hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. 若主的爱没有降生在我们的心中，圣诞就失去了意义。 Saudara-saudara, menjadikan Kristus sebagai pusat dari perayaan Natal kita harus disertai oleh hati yang haus untuk berjumpa dan mengalami Dia secara pribadi di dalam hidup kita. 我们应该有一个渴慕的心来寻找耶稣，来经历他，那么我们就能够以基督为中心来庆祝他的圣诞。 Bagaimana kita memaknai semangat Natal yang berpusat kepada Kristus? 我们怎么能够来过一个以基督为中心的圣诞呢？ Yang kedua, kita harus memiliki hati yang selalu rindu untuk memberi yang terbaik bagi Kristus yang sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kita. 我们应该要有一个渴慕的心，把最好的献给耶稣，因为耶稣已经把最好的赐给了我们。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam Matius pasal 2 ayat 11 bagian B. 我们可以从11节的下半节看见这个真理。 Kita melihat para majus bukan saja memiliki hati yang rindu untuk berjumpa dan mengalami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu secara pribadi di dalam hidup mereka. 报士不但要寻见耶稣，不但要经历耶稣， Tetapi mereka juga memiliki hati yang rindu memberi yang terbaik dari apa yang mereka miliki bagi Yesus Sang Mesias itu. 他们也有一个渴慕的心，要把他们所拥有的最好的献给弥赛亚耶稣。 Di dalam ayat 11 bagian B, Alkitab mengatakan mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
11节的下半节说到，博士们学开了宝盒，拿黄金、乳香、魔药为礼物献给他。 Saudara-saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, orang-orang Majus ini mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur bagi Yesus Sang Mesias itu. 博士把黄金、没药、乳香献给耶稣。 Hari ini saya tidak akan mengajak kita memikirkan persembahan para Majus ini dari makna teologisnya. Mengapa mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur? 我不谈论这个用神学来谈论为什么博士要献黄金、乳香、没药给耶稣。 Tetapi hari ini saya akan mengajak kita memikirkan nilai persembahan yang diberikan oleh para Majus ini kepada Yesus. 但是我要与弟兄姐妹们一起思想，这个博士所献的礼物，它的价值如何？ Saudara-saudara, Alkitab mengatakan orang-orang Majus ini mempersembahkan emas kepada Yesus. 受到他们献上了黄金。 Saudara-saudara, emas ketika itu sering dipakai atau sering diberikan atau dipersembahkan kepada raja sebagai bentuk penghormatan kepada raja dan juga memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, yang sangat mahal. 黄金通常是献给王的，它是很昂贵的一种物体，是有一个尊敬王的这种态度。 Bahkan sampai hari ini nilai ekonomis emas itu juga sangat tinggi, sangat mahal. 黄金到今天也是很有价值的东西。 Nah, Alkitab juga mengatakan bahwa orang-orang Majus ini mempersembahkan atau memberikan kemenyan bagi Yesus. 他们也献上了乳香。 Saudara, ketika itu kemenyan sering digunakan di dalam acara keagamaan sebagai wewangian. Misalnya, seperti saat imam mempersembahkan korban kepada Allah. 乳香那个时候是在宗教仪式里面所用的，好像这个祭司要献祭物的时候，他们会烧乳香。 Ketika itu kemenyan nilai ekonomisnya juga tidak kalah dari emas. 乳香 Juga 也 sangat 是很昂 tinggi, 贵 sangat 的， mahal. 好像黄金一样贵重。 Dan Alkitab juga mengatakan bahwa orang-orang Majus itu mempersembahkan mur bagi Yesus. 博士也献上了没药。 Saudara, mur adalah bahan dasar untuk membuat parfum. 没药是制造这个香水的材料， Mur juga sering dipakai sebagai minyak urapan. 也是用来高抹的这个油。 Dan ketika itu nilai ekonomisnya bahkan bisa lebih mahal daripada emas, Nega bisa soho. lebih tinggi daripada emas. 那个时候，它比黄金的价值更贵。 Saudara-saudara, kita melihat di dalam merespon kelahiran Yesus Kristus, orang-orang Majus ini memiliki hati untuk memberi benda-benda yang terbaik, benda-benda yang termahal, benda-benda yang layak untuk mereka persembahkan bagi Yesus Sang Mesias itu. 我们看见博士们把最好的、把最有价值的献给了救主耶稣基督。 Saudara-saudara, memberi yang terbaik bagi Kristus adalah cara terbaik dalam merespon kasih Allah yang telah memberi yang terbaik bagi kita. 我们献上最好的，是对上帝把他最好的礼物赐给我们的一个回应。 Memberi yang terbaik bagi Kristus adalah cara yang paling baik dari kita untuk merespon kasih Allah yang sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita. 我们把最好的献给基督耶稣，是回应上帝的爱，因为他已经把最好的，就是他的独生子赐给了我们。 Saudara, Alkitab mengatakan kepada kita kebenaran ini di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan, dia memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh 约翰福音 hidup 3章 yang 16 kekal. 节那里说到：“因上帝爱世人，他把他的独生子赐给世人，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。” Saudara-saudara, Allah sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kita dengan mengaruniakan Yesus Kristus anaknya yang tunggal. 上帝
先把他最好的赐给我们，就是把他的独生子赐给了我们。 Itulah yang dilakukan oleh Allah bagi kita melalui peristiwa Natal. Dan puncaknya adalah peristiwa Golgota. Ketika Allah meremukan anaknya sendiri. Mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Orang yang berdosa. 借着圣诞，借着最高峰的各个他山上，上帝破碎了他的独生儿子耶稣基督。这一切都是为着我们。 Dan Alkitab juga memberitahukan kepada kita Yesus Kristus telah memberikan yang terbaik bagi kita dengan menyerahkan nyawanya mati bagi kita. 耶稣他牺牲了他的生命，他已经把最好的赐给了我们。 Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 Tuhan Yesus sendiri berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan itu sudah dilakukan oleh Yesus bagi kita di atas kayu salib. 在约翰福音15章那里说到，耶稣曾经说：“人为朋友使命，人的爱心没有比这个更大的。”是的，耶稣在十字架上把他的生命 赐给了我们，为我们死，赐给我们永生。 Saudara-saudara, jika kita mengerti kebenaran ini dengan baik, 若是我们能够知道这个真理的话， maka kita akan memahami tidak ada pemberian yang terlalu baik yang bisa kita berikan kepada Kristus yang sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kita. 我们就会知道，既然耶稣已经把最好的赐给了我们，我们就再也没有更好的 把它献给耶稣的。 Jika kita mengerti kebenaran ini dengan baik, 若是我们能够明白这个真理的话， maka kita akan tahu tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang bisa kita korbankan bagi Kristus yang sudah terlebih dahulu mengorbankan dirinya mati bagi kita di atas kayu 我 salib. 们再也没有更大的牺牲可以超越耶稣把性命这个牺牲了，来 为我们死在十字架上。 Jika kita mengerti kebenaran ini dengan baik, 我们若是能够明白这个真理的话， maka itu akan mendorong kita untuk selalu berusaha memberi yang terbaik bagi Kristus yang sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik. 就会推动我们，让我们真是能够把最好的献给耶稣，因为他已经把最好的赐给了我们。 Nah, oleh sebab itu Natal harus selalu mengingatkan kita bahwa Allah telah memberi yang terbaik bagi kita. 所以圣诞应该提醒我们，因为上帝已经把最好的赐给了我们。 Natal harus selalu mengingatkan kita bahwa Kristus telah memberi yang terbaik bagi kita. 圣诞应该提醒我们，基督已经把最好的赐给了我们。 Nah, oleh sebab itu Natal yang berpusat kepada Kristus harus ditandai dengan semangat untuk memberi yang terbaik bagi Kristus yang sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kita. 所以以基督为中心的圣诞节应该成为我们渴慕献上最好的给基督，因为他已经把最好的赐给了我们。 Nah, karenanya sekali lagi Natal di tahun ini harus menjadi momen evaluasi diri bagi kita di hadapan Allah, di hadapan Kristus. Sudahkah kita memberi, mempersembahkan yang terbaik bagi Kristus yang sudah mempersembahkan yang terbaik bagi kita? 所以今年的圣诞节应该成为我们一个省察我们自己的时刻。我们是不是已经把最好的献给了耶稣？ Sudahkah kita mempersembahkan hidup kita yang memperkenankan Kristus, yang memperkenankan Allah? 是不是已经把我们的生命成为一个讨神喜悦的生命呢？ Sudahkah kita memberikan motivasi dan semangat kita yang terbaik di dalam melayani Allah, di dalam melayani Kristus? 是不是在侍奉中我们能够有一个好的动机、好的态度呢？ Sudahkah kita memberikan waktu kita yang terbaik bagi Kristus untuk berkomunikasi dan berelasi dengan Dia secara pribadi melalui kehidupan doa dan pembacaan Alkitab kita setiap hari? 是不是能够把我们的时间奉献给我们的主，借着我们每一天的领袖来亲近他呢？ Sudahkah kita memberikan tenaga kita yang terbaik untuk bekerja dan melayani Dia baik di gereja,
di dalam keluarga, di dalam dunia pekerjaan, di dalam profesi kita masing-masing. 是不是已经把我们的力量献给我们的主，把最好的力量献给他，在我们的教会里面，在我们的这个社会上，能够为他做好的事呢？ Natal yang berpusat kepada Kristus harus selalu ditandai semangat untuk memberi yang terbaik bagi Kristus yang sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi 以 kita. 基督为中心的圣诞节，应该成为我们能够有一个心态，就是把最好的献给我们的主耶稣。 Nah, bagaimana kita memaknai semangat Natal yang berpusat kepada Kristus? 我们怎么能够来看这个以基督为中心的圣诞呢？ Yang terakhir, yang ketiga, kita harus memiliki hati yang mau taat kepada Kristus yang sudah terlebih dahulu taat demi kita. 我们应该要有一个顺服的心，因为基督已经为我们，他顺服上帝。 Saudara, prinsip ini atau kebenaran ini bisa kita lihat di dalam Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kedua dan ayat 12. 我们可以从刚才念过的马太福音2章那里看见这个真理。 Kalau kita membaca, kita memperhatikan narasi orang-orang Majus yang datang mencari dan menyembah Yesus, itu dibungkus dengan satu bingkai yang namanya ketaatan. 我们看博士来寻访耶稣，是以顺服为他们的这个框架。 Jadi kisah orang-orang Majus yang datang mencari dan menyembah Yesus ini dibungkus di dalam satu bungkusan, dibingkai di dalam satu bingkai yang namanya ketaatan kepada Allah. 博士是以顺服上帝为他们寻访耶稣的包裹或者他的框架。 Nah, kalau kita perhatikan sejak dari awal, sejak dari semula mereka datang dari kampung halaman mereka untuk mencari Yesus Sang Mesias itu. Mereka taat kepada pimpinan Allah melalui bintangnya. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang pertama. 从他们启程一直在这个路途中，他们都是顺服那颗星的带领。 Bahkan ketika mereka sudah berjumpa dengan Yesus Sang Mesias itu, mereka akan kembali ke kampung halaman mereka. Alkitab mengatakan di dalam ayat 12, mereka juga taat kepada pimpinan Allah. 甚至当他们见到了耶稣以后，然后他们要回到他们的这个故乡。我们看见12节那里说到，他们在梦中被主指示，他们顺服。 Jadi kita bisa melihat bagaimana orang-orang Majus ini memiliki hati yang mau taat kepada Allah daripada taat 看见 kepada 博士 Herodes. 顺服上帝的心。 Orang-orang Majus merespon kelahiran Kristus dengan ketaatan sepenuhnya kepada Allah. 博士他们以一个完全顺服的心来回应上帝的带领。 Saudara-saudara, sebenarnya peristiwa Natal itu adalah parade atau pertunjukan ketaatan kepada Allah. 其实这个圣诞可以说是一个顺服上帝的一个表演。 Kita bisa melihat bagaimana Maria dan Yusuf yang mau taat kepada rencana Allah sekalipun mereka tidak bisa mengerti, mereka tidak memahami apa yang menjadi maksud rencana kehendak Allah di dalam hidup mereka, tetapi mereka memilih untuk taat kepada rencana. 又是玛利亚，虽然他们不知道上帝在他们身上的旨意，在他们身上的计划，但是他们完全的顺服。 Kita juga bisa melihat bagaimana ketaatan para gembala di malam Natal pertama di padang Efrata ketika malaikat menyampaikan berita sukacita bahwa Yesus Kristus Sang Juru Selamat sudah lahir di Bethlehem. Mereka meninggalkan kawanan ternaknya, bergegas menuju menjumpai bayi Yesus yang terbaring di dalam palungan. 我们也看见第一个圣诞夜，在旷野牧养的牧羊人，当他们听见天使的话以后，他们就丢下了他们的羊群，去寻找那刚刚诞生的耶稣。 Dan kita juga melihat bagaimana ketaatan para Majus kepada pimpinan Allah. 博士也顺服上帝的带领。 Dan puncaknya adalah ketaatan Yesus Kristus sendiri kepada rencana kehendak Bapanya.
到了高峰，耶稣也顺服上帝的计划。 Saudara-saudara, kedatangan Yesus Kristus ke 耶稣 dalam dunia 来到世上， menunjukkan ketaatan yang sejati. 他显明了一个对上帝的完全的顺服。 Kita bisa melihat bagaimana Yesus Kristus yang adalah Allah yang mulia, dia mau taat datang ke dalam dunia yang hina karena dia mau taat kepada kehendak Bapaknya, kepada rencana Bapaknya. 一个荣耀的耶稣，他愿意顺服上帝的旨意，来到这个卑微的地上。 Dia adalah Allah yang tidak terbatas. 他是无 Dia mau 限的 datang ke 上 dalam 帝。 dunia yang terbatas karena dia mau taat kepada kehendak Bapaknya. 耶稣顺服上帝，他从无限里面来到这个有限的世界里。 Dia adalah Allah yang tidak berdosa, mau datang ke dalam dunia yang berdosa, bahkan menanggung dosa kita karena dia mau taat kepada kehendak 因 Bapa. 着顺服，他原是无罪的上帝，无罪的神，但是愿意为我们担当一切的罪，而死 Dan 在 dia 十字架上。 sendiri adalah Allah yang hidup, tapi dia rela melepaskan hidupnya demi kita karena dia mau taat kepada 因为 kehendak 耶稣的 Bapa. 顺服，他是活的神，但是为着我们，他愿意死在十字架上。 Nah, oleh sebab itu dengan sangat dramatis Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2 mengatakan kebenaran ini kepada kita, dan di dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya, dia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. 所以保罗在腓立比书那里说到：“既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，却死在十字架上。” Nah, karena itu semangat untuk memiliki hati yang mau taat kepada Kristus, yang sudah terlebih dahulu mau taat demi kita, adalah cara yang benar di dalam merayakan Natal yang berpusat kepada Kristus. 所以，我们应该拥有一个顺服基督的心。其实，他我们以先顺服上帝，以此的话，我们就能够有一个以基督为中心的圣诞了。 Nah, karena itu hari ini sekali lagi boleh menjadi satu momen bagi kita untuk memeriksa diri kita di hadapan Allah, di hadapan Kristus. Sudahkah kita memiliki hati yang mau taat kepada Kristus yang sudah terlebih dahulu taat demi kita? 让我们真是能够在耶稣的面前，我们省察我们自己，是不是我们对耶稣有一个顺服的心？其实，耶稣顺服上帝是为着我们的。 Natal tahun ini harus kembali mengingatkan kita untuk memiliki hati yang mau taat sepenuhnya 今年的 kepada 圣诞 Kristus. 正是能够让我们真是能够有一个顺服基督耶稣的心。 Nah, mungkin kita bertanya, Pak Safred, bagaimana caranya? 可能你会问，用什么方式呢？ Tidak usah pikir yang jauh-jauh. 不必想得太远， Tidak usah pikir yang ribet-ribet, yang 不 jelimet. 必想得太复杂。 Jika kita adalah seorang suami, 若是我们是身为丈夫的， jadilah seorang suami yang taat kepada Kristus dengan mengasihi istri kita sungguh-sungguh, sebab itulah yang dikehendaki oleh Kristus bagi kita. 你就应该顺服基督，真正的爱你的妻子。 Jika kita adalah seorang istri, jadilah istri yang taat kepada Kristus, yang selalu belajar untuk hormat kepada suami kita, karena itu yang dikehendaki oleh Kristus bagi kita. 做妻子的应该顺服耶稣基督，而顺服你的丈夫。 Jika kita adalah orang tua, jadilah orang tua yang mengasihi anak-anak kita dengan sungguh-sungguh, karena itulah yang Kristus mau dari kita sebagai orang 让 tua. 我们也能够照着基督所要的，我们能够真正的爱我们的儿女们。 Jika kita adalah anak, jadilah anak yang sungguh-sungguh menghormati, mengasihi orang tua kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Kristus bagi kita sebagai 做 anak-anak. 儿女的也能够照着基督的命令来听父母的话。 Jika kita
adalah mertua atau kita adalah menantu. Jadilah mertua menantu yang taat kepada Kristus, yang saling mengasihi, saling menghormati sebagaimana yang dikehendaki oleh Kristus bagi kita. 婆媳也应该照着基督所要的，我们能够彼此相爱，彼此接纳。 Jika kita adalah seorang pengusaha, seorang pekerja, seorang pedagang, jadilah pengusaha, pedagang, pekerja yang taat kepada Kristus dengan berusaha, berdagang dengan jujur sebagaimana yang Kristus kehendaki di dalam hidup 我 kita. 们工作的，我们做生意的，我们也能够照着基督所要的，做一个诚实的工人，诚实的商人。 Jika kita adalah pelajar, jika kita adalah mahasiswa, jadilah pelajar, mahasiswa yang taat kepada Kristus dengan menjadi pelajar dan mahasiswa yang jujur, yang berintegritas sebagaimana yang Kristus kehendaki 我们若 bagi 是 kita. 正在求学的，我们也应该成为一个诚实的学生。 Bagi kita para pelayan-pelayan Tuhan, jadilah pelayan-pelayan yang taat kepada Kristus dengan melayani Dia seperti yang Dia kehendaki 我 untuk 们 kita 也应 lakukan. 该以顺服的心顺服耶稣，来服侍他，来侍奉他。 Saudara-saudara, Natal yang berpusat kepada Kristus. 以基督为中心的圣诞， Semangat Natal yang berpusat kepada Kristus harus ditandai oleh 3 ciri utama ini. 以基督为中心的圣诞应该要有以下的3个心态。 Nah, mari kita ucapkan bersama-sama. Yang pertama apa? Kehausan untuk berjumpa dengan Kristus yang telah datang untuk menjumpai kita. Yang kedua, kerinduan untuk memberi yang terbaik dari hidup kita bagi Kristus yang sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, kerelaan untuk taat sepenuhnya kepada Kristus yang sudah terlebih dahulu taat demi kita. 这3个心态就是渴慕寻见基督，渴慕献上最好的，我们愿意顺服基督的心。 Selamat menyambut Natal di tahun ini. 你们祝大家能够很好的来迎接今年的圣诞。 Marilah kita merayakan Natal tahun ini dengan sungguh-sungguh hanya berpusat kepada Yesus 让我 Kristus. 们真是能够以基督为中心来庆祝今年的圣诞。 Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah.